download OneNote, and then Teams tu kalau nak mudah download lah. Okay, tapi kalau phone jenis guna phone ke, kan tak ada laptop, kalau boleh, kalau ada space lagi untuk download, download Teams tu. Kalau tak boleh, saya rasa boleh je secara dalam website dia. Saya pun tak sure sebab saya nak awak buka OneNote tu sebenarnya. Bukan Teams tu, OneNote tu. Okay, bila awak dah boleh dapat OneNote saya tu, means bila masa je awak boleh tengok lah nota-nota yang saya dah buat dalam OneNote saya. So bila dah dapat nanti, katalah awak dah join saya punya Teams tu, buka pada file, cari kelas notebook. Macam ni lah. Okay, dia pun akan keluar macam ni. AM, selamat datang, bla bla bla, macam tu. Okay. So nanti bila dah dapat macam ni, awak kena klik-klik sikit lah. Alright. Klik lah mana-mana tempat yang asalkan awak cari yang AM ni, dia akan keluar lecture apa semua ni. Nanti saya akan keluarkan lah yang ni sekarang ni saya seorang je saya boleh tengok. Tapi nanti saya akan masukkan dalam kelas tutorial. Ada folder kelas tutorial. Kejap saya. Okay. Dia ada 3 lah. Satu collaboration space, satu teacher, satu lagi kelas tutorial. Dia ada 3 je yang awak nampak nanti. Yang collaboration space tu setakat ni kosong lagi, saya tak buat apa-apa. Yang welcome yang ni tadi. Yang awak kena tekan adalah dekat kelas tutorial. Okay, dekat kelas tutorial ni nanti saya akan masukkanlah segala nota-nota yang kita dah buat. Okay, dalam lecture ni saya ajar lecture apa, yang tu je lah yang ada Yang lain tu tak adalah, kosong lagi. So dalam tutorial ni nanti saya akan masukkan dalam kelas tutorial, file kelas tutorial tadi. So awak boleh nampak lah segala yang ada dalam apa yang saya tulis-tulis ni kan. Semua nanti nampak. Boleh Okay, cuma saya nak memanglah awak salin dulu ya. Salin. Kenapa saya nak suruh awak salin? Actually bila awak salin, bila awak cuba, bila awak buat, dia macam awak mengulang apa yang awak dengar, awak tulis sebenarnya lagi faham kan? Compare dengan awak dengar sahaja kan? Dan awak tengok je. Tak jadi apa biasanya. Okay. So kita boleh mula dah kot ya. Bismillahirrahmanirrahim. So untuk hari ni kita akan masuk kepada matrices. Dan saya akan ulang balik sebab yang ni biasanya yang masuk dalam UPS. Dalam UPS dia akan keluarlah yang simple-simple ni. Yang mana UPS matrices ada 19 soalan, bukan lagi 13 Untuk UPS 2 ada 19 soalan. So daripada 19 soalan, 11 adalah matrices. Awak bayangkan 11 daripadanya adalah matrices. 11 ke 12? Macam itulah. Adalah matrices. So kalau matrices ni you tak faham betul-betul, UPS you tak boleh buat. Okay. Dan dalam assignment pun 3 soalan kan matrices. 3 ke 2? 3 kan? 3. So memang markah untuk matrices ni agak banyak lah. Kalau awak tak faham agak rugilah. Okay. Agak rugi. Okay. So kita sambung teruslah dengan nota yang basic-basic. Kita akan tackle UPS dahulu sebab UPS ni pun dah minggu depan kan. Minggu depan dah masuk UPS. Okay. So kena tahu balik type of matrices sebab UPS ni dia akan tanya balik yang basic-basic. Okay. Type of matrices, row matrix. Row tu baris. Macam mana nak awak ingat kolom tu ke bawah. Macam mana siapa yang boleh bagi cara macam mana nak ingat kolom dan row ni? Sebab dia tak ada bahasa Melayu kan. Kalau baris pun awak boleh juga. Kolom tegak, row melintang. Kolom tegak, row melintang. Okay, macam mana nak ingat? Okay. Siapa yang Tiara BI biasanya dia boleh lah. Yang tak biasa lagi ataupun dulu mungkin masa kat sekolah belajar bahasa Melayu, mungkin awak belajar melintang dan tegak macam tu kan?
kolom kalau saya nampak dah. Ada L. Ya Allah. L tegak kan? Betul? L tegak kan? Ya. So dia tegak lah. Boleh? row, row sebalik je lah. Boleh ke? Macam mengarut tapi Boleh. rasanya senang nak ingat lah kot kan. Okay, kolom ada L. L tu tegak. So dia kena tegak macam tu. Okay. Dan apa yang awak kena tahu satu lagi adalah ni, elemen ni. A11, A12, 13. Kita mesti bermula dengan row dahulu. Barulah kita ada kolom. Okay. Kita sebut row dulu baru kolom. Bermaksud kalau dia ada katalah 1, 3. Bermaksud ini adalah row 1, kolom 3. Okay, kolom 3. Row 1, row tadi apa tadi? Melentangkan row 1, kolom dia ketiga. Ini row dia ke sini. Maksudnya 1, 2, 3, 4. Sorry. Alamak, salah. Saya nak tunjuk yang tu. Okay, ini row dia ada 1 je kan? Okay, ni 1 je. 1. Okay, tetapi kalau kolom dia ke bawah. Bermaksud ni jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okay? Boleh ke? So kalau dia nak 1, 3 mean row 1, kolom yang ketiga. Macam itulah. Ni dia. Boleh ke? Kau makin Boleh. confused? Boleh Okay. Next. Zero matrix semua zero lah. Yang ni mana yang saya rasa senang saya skip. Okay, ni. Ada juga dalam yelah WhatsApp saya. Madam, I tu apa? Ini I Ini I. Kan? Awak tanya tu nak buat assignment tapi identiti awak tak tahu. Tu awak belajar awal-awal hari tu. Tengok tu, page kedua dah awak belajar. Awak dah belajar dah identiti. Boleh tanya lagi, I tu apa madam? I tu saya. Okay. I tu adalah identiti yang mana pepenjuru dia ni, nampak ini kita panggil pepenjuru Pepenjuru ni, ya Allah. Pepenjuru dia ni adalah nilai dia 1, yang lain 0. Element of dia punya diagonal ni 1, yang lain 0. Itu adalah matrix identity. So, dalam inverse menggunakan properties yang awak ada A darab B sama dengan KI. Perasan tak? KI. Identity kan? Muncul identity kat situ yang mana bila kaedah A, B equal to KI ni awak pun darab betul? A, B awak pun darabkan. So katalah dapat apa Katalah dapat 200,002,002. Contohlah macam ni awak dapat macam ni. So dia pun tanya, madam apa I tu kan? I ni adalah identity, matrix identity. Bermaksud nilai 2 ni kita boleh factorize keluar. Yang tinggal dalam dia adalah identity. Itulah maksud I di sini. I ni merujuk matrices identity. K awak ni merujuk kepada apa sahaja nilai constant yang awak boleh factorize keluar. Faham tak? Boleh ke? Faham. Faham Okey. Sambil-sambil saya ulang teruslah apa yang awak selalu confuse. Okay, next kita ada diagonal. Okay, diagonal matrix ni apa pula? Diagonal nama dia adalah pepenjuru bahasa Melayu dia adalah pepenjuru. Bila kita panggil diagonal bermaksud nilai yang kita ada adalah pada diagonal saja. Dan dia bukanlah 100 tu kan? Tapi nilai lain lah mungkinlah 2, 3, negatif, pecahan, apa lagi, perpuluhan. Sebab ada yang tanya saya, madam boleh ke nilai tu perpuluhan? Boleh. Perpuluhan boleh, macam saya cakap sebelum ni lah, perpuluhan boleh, cert boleh, pecahan boleh, positif boleh, negatif boleh. Ikutlah apa-apa saja nilai asalkan dia adalah real number. Okay, real number. Dan yang non-diagonal maksudnya selain daripada diagonal tu nilai dia adalah 0. Perasan Ini 0, 0 kan? Selain diagonal semua 0.
Okay, itu kita panggil diagonal. Awak ingat diagonal lah, diagonal penjuru. Penjuru ada nilai, tu je. Okay, penjuru ada nilai. Kalau selain pada tu, tak payah ingat lah kod. Okay. Okay, next kita ada triangular. Triangular ni adalah triangle apa triangle? Apa maksud triangle? Segitiga. Segitiga. Bermaksud pada satu segitiga, Allah lari dia punya segitiga ni. Kan otak saya. Dia ada elemen pada satu segitiga. Bila kita buat satu segitiga tu dia ada nilai. Sorry dia lari ni. Cuma dia boleh jadi lower dan upper. Apa beza dia? Macam saya cakap tadi, apa yang dia sebut tu maksudnya ada nilai. So kalau dia kata lower triangular matrix means yang bawah ni ada nilai. Kalau upper triangular matrix bermaksud yang atas tu ada nilai. Apa kan atas? So atas yang ada nilai. Boleh saya risau ni masuk UPS ni. Biasa memang akan keluar lah ni kod yang basic-basic ni untuk UPS. Okay. So boleh ingat so semua tu tadi? Boleh. Okay. Next kita pergi kepada operation. Operation untuk matrices. Okay, ni semua ada dalam nota ada dalam nota lecture awak. Cuma saya nak ulang je lah balik. Okay. Operation dalam matrices hanya ada tambah, tolak dan juga darab. Awak tak belajar bahagi dalam matrices. Awak ada tambah, tolak dan darab sahaja. Di mana darab ni boleh jadi dua, satu darab dengan nombor skala macam tadi constant ataupun satu lagi boleh darab dengan matrices. Maksudnya matrik darab dengan matrik. Tiga ni sahaja. Kau jangan buat bahagi. Kau ketuk tangan tukang. Okay. Jangan buat bahagi untuk matrices. Okay. So apa syarat-syarat nak buat tambah tolak? Tambah tolak syarat dia mesti dia punya order yang sama. Apa order? Order nasi ayam? Nasi goreng? Ke apa? Order apa ni? Row dah kolom. Row darab kolom dah Row darab kolom dia tu itu maksud order. Kan? Order yang M by N. Kan? M by N. Itulah order. Maksudnya bukan order dia 2x2, 3x3 tak. Tetapi order untuk dua matrices tersebut. Contoh yang ni tadilah. Dia kata kalau 2x2 dia mesti 2x2 juga. Yang mana hasil dia pun 2x2. Kalaulah dia 2x1 maksudnya 2 darab 1. Okay, 2 row 1 kolom. Mesti pada matrices yang kedua pun sama. Dan hasil dia pun akan jadi sama. Itu maksud dia Itu maksud dia yang same order. Okay. Apa beza dia pula dengan hasil darab? Darab ni pula dia ada syarat yang lain. Syarat dia pula adalah untuk skala tak ada masalah sebab dia nombor constant je. Darab matrices ni. Syarat dia apa pula? Syarat dia mestilah katalah awak ada dua matrices kan? Dua matrices. 1, 2. Nak darab 2 ni. Syarat dia saya nak guna kalau apa Okay, katalah kat sini 2 darab 1. Apa syarat untuk matriks, katalah ni matriks A, ni matriks B. Apa syarat untuk matriks B? 1 darab. 1 darab. Ya betul. 1 darab means ni kolom untuk A mesti sama juga dengan row untuk B. Mesti sama kat sini. Ya Allah, dia pergi mana pula dah? Salah. Dia mesti sama sama. Dekat ni saya padam balik. Maksudnya depan dengan belakang tu dia tak tengok lagi. Okey, sekarang bila masa pula dia nak tengok yang belakang ni. Saya besarkan sikitlah bagi nampak.
Okay, ini syarat untuk kita darab. Okay, untuk kita multiply, syarat dia mesti sama. Tetapi hasil darab dia, kan nanti awak akan hasil darab dia apa kan? Katalah matriks C ni hasil darab A dengan B. Hasil darab ni ditentukan, dia punya order tu ditentukan dengan nilai row untuk row lah sini saya panggil row. Row untuk A dan juga kolom untuk B. Yang mana, kenapa pula? Oh, ni dah jadi nanti sama sini saya buat D lah. Okay, saya buat D, matrik D. Okay. Hasil dia adalah row darab kolom. Ni darab ni dapatlah order untuk hasil darab dia. Boleh ingat ke? Boleh, madam. Boleh. Boleh sebab Boleh. saya risau juga kan basic-basic ni. Kalau saya tak sentuh sat lagi sekarang, dia keluar dalam UPS, merana awak. Okay. Okay, itu basic dia lah ya. Nanti kita tengok dalam tutor pun ada rasanya soalan simple macam tu. Okay. Multiplication, saya dah cerita tadi. Okay, transpose. Apa maksud transpose? Apa maksud transpose? Row jadi kolom. Row jadi kolom, kolom jadi row. Betul lah tu. Row kita tukar jadi kolom dan juga kolom dia kita akan tukar jadi row. Itu maksud transpose. Okay, itu maksud transpose. So kat sini dia bagi contoh lah, kalau AIJ, kalau transpose dia akan jadi AJI. Alright. Okay, elemen ni boleh ingat A11, 12, 13 dan biasanya kita sebut mesti ke tepi dulu baru ke belakang. Okay, awak perasan tak siapa masuk kadet? Kadet ke apa dulu kat sekolah, polis ke kan? Kan awak ada perbarisan? Ada. Betul? Siapa ada? Okay, kalau dekat perbarisan dia panggil apa? Dia ada panggil tak? Dia panggil macam mana dia punya order tu? Baris. Baris kan? Baris. Ikutlah pusing ke kanan ke apa benda tu kan. Dia sebut baris tau. Dia sebut baris. Means baris tu dia kena ke tepi. Baris ke tepi kan. Baris dia ke tepi. Laju tu ataupun row lah row. Kejap BM, kejap BI. Saya harap awak faham lah ya. Row pula ke belakang. Kolom laju ataupun laju bahasa Melayu dia ke belakang, salah, ke bawah. Macam mana? Boleh faham ke? Ke bawah. Boleh. Awak perasan tak? Bila awak berbaris kan, depan tu mesti penuh kan? Tepi pun mesti penuh. Tengah-tengah dia boleh jadi kosong kan? Perasan tak kalau tak cukup kan? Ya. Saya mengharapkan you all biasalah dengan pembarisan sebab saya rasa kalau dulu pembarisan kat rumah sukan ke apa pun sama je kan, ada je. Okay. So that's why baris ni kena disebut dahulu. That's why dia jadi 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 dan seterusnya. Okay. Lepas tu barulah dia ke bawah ke belakang. Lepas tu barulah yang bawah tu 2, 1. Row 2, baris 1. Row 2, kolom 2. Okay, dan seterusnya lah. Okay, elemen tu saya mengharapkan you all faham. Dan tahulah. Okay. Okay, transpose. Okay, properties. Ingat UPS 1 pun awak dah ada pengalaman. Dia tanya juga properties kan. Okay. So, kalau tambah tak ada masalah lah, kita transpose 2 tu akan dapat hasil yang sama. Kalau kita transpose lagi sekali, mestilah dah akan jadi yang asal. Maksudnya katalah awak mula-mula awak berdiri. Lepas tu awak pun transpose jadi baring. Awak transpose balik, jadi berdiri balik. Macam tu. Dia jadi patah balik yang asal. Okay. Yang saya nak tekankan di sini adalah yang ni.
properties yang ketiga. Okey, properties yang ketiga ni. Yang ketiga ni bila melibatkan hasil darab. Bila melibatkan hasil darab, dia akan bertukar. Kalau depan dia tadi A, bila dia transpose, dia akan B yang duduk di hadapan. Perasan tak? Ini asalnya A didarabkan dengan B. Tetapi bila kita transpose, maksudnya kita nak transpose dulu baru darab, dia akan jadi A duduk yang belakang. Perasan tak? Perasan tak? Ini adalah akibat daripada AB tak sama dengan BA. Okay, so bila transpose baru dia akan jadi sama. So kalau AB transpose barulah dia sama juga dengan B transpose A transpose. Saya mengharapkan boleh ingatlah dua properties ni. Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Boleh, boleh. Okay. Boleh. Boleh, alright. K ni kenapa tak ada efek? K tu sebab dia constant. Alright. Ya Allah, moga-moga lah masuk semua ilmu hari ni supaya boleh jawablah UPS tu karang. Okay, minggu depan ni UPS ya. Minggu depan tak lama. Minggu depan, sekejap je lagi. Okay. Untuk minor dan cofactor. Boleh ke saya dah masuk kepada yang melibatkan nak masuk ke inverse dah ni tadi properties tu dah ni dah. Okay, minor dan cofactor. Minor ni saya panggil bilik kecil. Minor kan kecil kan? Minor kan kecil. Okay. Minor ni saya sebut bilik kecil. Boleh Bilik kecil. Cofactor saya panggil bilik tu tadi tapi ada cas. C. C maksud dia cas. Cas awak dalam belajar dalam dulu cas positif mesti ada negatif kan? Ini tak kira lah budak account pun belajar juga kan? Sebab bateri awak kena tahu awak ada cas positif negatif kan? Ke tak biasa tengok bateri? Biasa kan? Ada positif ada negatif. Sebab tu saya panggil cas. Cofactor start dengan C, so C ingat dia ada cas. Cas positif dan negatif. Positif negatif apa? Minor. Yang bilik kecil tadilah. Maksudnya bilik kecil tu, okay, bilik kecil tu macam triangle tu lah. Okay, tapi kalau dia tambah tolak depan dia, dia panggil cofactor. Alright. Tu cara saya nak hafal lah. Okay. So sekarang ni, apa yang kita nak cari? Sebab semalam pun ada yang tanya saya, Madam, kotak kecil tu nak buat apa kan? Bilik kecil ni, hasil dia nak buat apa? Ni, dia kata determinant of the matrix obtained by, okay, payahnya nak cerita kan. So, saya ulang balik dulu dekat sekolah, awak belajar matrix 2 by 2, kan? Matrix, katalah ini matrix A, 2 darab 2. Macam mana awak dapatkan inverse matrix untuk A? Belajar tak Kita tak belajar? Matrix ni belajar Ya. Okay, so awak ada 1 bahagi apa? AD tolak BC. AD tolak BC. Kan? AD tolak BC. Bilik kecil ni, inilah dia. Inilah bilik kecil awak tu. Inilah yang kita panggil minor tu. Boleh? Ya, AD tolak BC tu. Boleh, Madam. Boleh? Okey. Lepas tu nanti awak kan ada darabkan dia kan? Darab apa dah? Darab apa? D kan? A. Negatif Negatif B dengan negatif negatif C. Tiba aku pun lupa dah, hilang ingatan dah. Okey. Dalam matrix 3 by 3, ya Allah subhanallah. Katalah matrix A ni, tapi tetap 3 kali 3 yang awak guna kaedah adjoint. Ini inverse untuk kaedah adjoint. Sebab inverse ni awak ada belajar banyak pula nanti kan. Yang awak belajar dalam lecture, adjoint dan juga properties. Nanti saya akan masuk Cramer rule pula. Ada 3 kaedah awak nak cari inverse. Okay, tapi tak apalah, kita start dengan adjoint dulu. Sebab kat sini lah jumpanya minor dan cofactor.
awak ada determinant A darabkan dengan adjoint A kan? Betul tak? Ya, madam. Betul. Ya. Yang ini dia panggil apa? Apa dia panggil tu? Determinant. Determinant sayang. Okay, determinant. So sebenarnya yang awak ada ni pun adalah determinant. Sebenar-benarnya. Cuma yang saya kata minor tu tadi hasil darab AD tolak BC disebabkan bila 2 by 2 awak tak ada elemen yang awak nak potong-potong. Bila awak potong-potong habis tinggal tak ada apa dah kan? Okay. That's why kat situ dia buat AD tolak BC terus sebab cerita dia panjang so saya pendek. Saya malas nak cerita. Senang cerita dia kata AD tolak BC. Itu adalah determinant. Ini juga kita panggil hasil untuk minor tu tadi. Okay, hasil minor tu. Minor kan kita ada AD tolak BC. Sebab kenapa saya nak cerita determinant semua ni? Ni perasan tak perkataan determinant? So sebenarnya dia adalah determinant untuk 2 by 2. Okay. Dia adalah determinant 2 darab 2 yang awak ada AD tolak BC tu. Itulah dia minor. Boleh ke? Boleh, madam. Boleh. Adjoint tu nanti saya cerita selepas ni lah. Jumpa adjoint baru saya terangkan pasal adjoint. Actually ini adalah adjoint 2 by 2. Untuk 3 by 3 kita tengok nanti. Dia samalah kat situ ya. Okay, bilik kecil lepas tu ada cas. So bilik kecil tu nak buat apa tadi? AD tolak BC. Mana saya nak tambah Boleh ke kat sini? AD tolak BC. Boleh? Teruknya nota aku. Korang salinlah cik cantik sikit ni cas. Ada positif negatif bilik kecil. Bilik kecil ni hasil dia kena dalam AD tolak BC. Macam tu. Bilik kecil ni lah kita panggil minor. Macam tu. Boleh? Boleh. Okay. Next. Saya tak masuk lagi lah kepada awak punya contoh-contoh. Saya sebab contoh pun awak dah buat. Assignment pun saya rasa dah start buat. Sudah start ingat dah. Ni cuma basic balik ni. Basic dia. Okay, ni saya kata tadi cofactor dia ada charge. Charge kat sini asalnya berasal daripada negatif 1 kuasa I tambah J. Dia akan jadi positif 1 dan negatif 1. Charge dia ni kan. Apa maksud I plus J ni adalah yang elemen dia tadi kan. Contoh ni tadi adalah 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 kan. Elemen dia tu. Elemen keberapa tu. Itu adalah I dan J tu. Row, column. So sebenarnya charge dia ni akan jadi positif, negatif, positif. Betul tak? Kenapa jadi macam ni? Tambah 1, 2. Ya, betul. 1 tambah 1 akan jadi 2. 2 adalah even number. Ya, betul. Genap. That's why genap, ganjil, genap. Sini ganjil. 1 tambah 2 akan jadi 3 ganjil. Sebab tu bila ganjil, apa sahaja kuasa ganjil, negatif 1 kuasa ganjil akan dapat negatif. Negatif 1 kuasa genap akan dapat positif. Sebab itulah dia ada positif, negatif, positif. Boleh ke? Ini Boleh saya cerita juga. charge dia bukan cofactor. Cofactor kena darabkan dengan minor yang bilik tu. Okay, ini cerita charge dulu. Kalau nak cerita cofactor, dia ada bilik kecil yang awak kena delete tu. Okay, saya back balik lah. Okay, alright, next. Kalau dia tanya cofactor 3, 1. Ni contoh kat sini 1, 2. So kena carilah elemen dia yang mana, charge dia positif ke negatif, yang tu kena ingat balik. Boleh ke? Boleh ingat ke? Boleh. Boleh. Saya tak tunjuk contoh ya. Okay. Alright.
Oh ya Allah. So sekarang ni kita masuk pula ada satu lagi perkataan baru iaitu determinant. Okay. Determinant, tadi pun saya dah bagi tahu determinant untuk 2 by 2 sebenarnya adalah AD tolak BC kan? Determinant 2 by 2 dia adalah AD tolak BC. Apa AD tolak BC ni? Perasan tak ni? Dia masih lagi dia buat bilik ni. Bilik untuk matrik tersebut dan dia darablah penjuru dengan penjuru, lepas tu dia tolakkan. Kan? AD tolak BC. Macam tu. Okay. Itu untuk 2 kali 2. Okay. So yang ni pun saya tak ni. 3 kali 3. Macam mana nak cari determinant dia? Okay. Kat sini dia dah bagi tahu determinant untuk matrix 3 by 3. Okay. Dengan cara awak step pertama dia. Mana expanding first row. Ni. Okay. Contoh contoh. Macam mana saya nak buat nota dia nak senang? Okay. Determinant. Tolong salin determinant untuk 3 by 3. Step dia adalah yang pertama, pilih row atau kolom. Hint dia cari paling banyak kosong. Okey, banyak zero, pilihlah yang tu. Okey. Kenapa kita nak kena pilih banyak kosong? Sebab nanti kita dapat kosong. Ya, betul. Sebab step yang kedua, awak kena darabkan, katalah dah pilih kan? Dah pilih tu, awak kena darabkan elemen, maksudnya nilai ni, nilai yang banyak kosong ni tadi, elemen ni, dia kena darabkan dengan cofactor. Okay, darabkan dengan cofactor. So saya tak cerita baliklah cofactor yang atas tadi kan. Yang ada cas plus minus bilik kecil. Oh, tak nak cerita juga. Okay, kan? So bila elemen dia kat sini dah zero, awak darablah dengan apa benda tok nenek kat sebelah ni nilai dia berjuta-juta pun tetap akan jadi zero. That's why dia suruh pilih banyak nilai elemen dalam tu zero. Boleh faham ke? Boleh, Madam. Okay. Alright. Itulah step dia. 2 step tu saja. So contoh kat sini dia kata first row. That's why ni elemen ni Ni elemen dia. Elemen A11. Darab A12. Darab ni 13 kan. Operasi ni tambahlah. Okay, lupa pula step ketiga tambahkan. Dia kena tambahkan apa yang kita buat dekat atas tadi. So dia kena tambah. Tambahkan pula semua tu tadi. Macam tu. Okay. C tu adalah cofactor. Cofactor adalah cas yang ada positif negatif. Darabkan dengan bilik kecil iaitu kita panggil minor. Okay, boleh? Okay. Alright. Itu determinant 3 by 3. Ke boring dah? Ke okey je? Faham je? Okey. Faham. Okey je, madam. Kalau tak, saya tak teruskan. Saya terus pada contoh. Ke nak contoh terus? Sebab adjoint, inverse, habis dah lah sebenarnya. Inverse lepas tu ayat-ayat je. Saya habiskan sampai adjoint Okay, adjoint ni apa pula? Adjoint ni adalah cofactor tadi. Awak kalau determinant dia ambil satu row atau satu kolom. Tapi kalau adjoint, awak kumpulkan semua cofactor tu tadi, katalah 9 lah kan, ada 9 tu tadi, awak kumpul semua jadi satu dan awak transpose. Okay, that's why kat sini dia cofactor yang kita transpose. Itu dia adalah kita panggil sebagai adjoint. Boleh faham ke?
Kofaktor yang kita cari tadi, so ada 9 kofaktor semua awak cari. And then kita transposekan dia. Itu adalah adjoint. Boleh faham Boleh ingat Okay. So yang lain tu dia dah penggunaan je. So saya rasa saya tak cerita lebih lanjut. Kita tengok kepada contoh. Kat sini tak boleh ngantuk dah lah. Okay. Kita tengok kepada soalan tutorial. Dah buat ke belum? Ada yang cuba buat tak? Ke buat terus assignment? Assignment. Buat Oi. assignment. Buat assignment terus. Bijak ngat. Sebab tu lah tiba-tiba tanya aku, I tu apa kan? Tutor tu tak buat. Sabar je lah. Aduh lah. Buatlah basic-basic dulu. Kan? Barulah buat assignment. Baru faham. Ni tutor tak buat terus buat assignment. Tu yang pening-pening kepala. Okay. So kita tengok balik yang basic-basic je sekejap lagi saya ajar macam mana nak guna calculator. Ya Allah 845. Astaghfirullahalazim. Okay. Tengok nombor 1. Nombor 1 given matrix A. Row dia ada 2. Kolom dia ada 4. Betul ke? Betul Madam. Okay. So dia jadi Allahuakbar. So dia jadi 2. Ya Allah mana pen aku ni. So dia jadi 2 darab 4. Boleh Row ke tepi. Row. 1, 2. Row. Kolom tadi ke apa kita panggil ke belakang. Apa ayat aku tadi? Lupa dah lah. Ke bawah. Ke bawah. Okay. Sebab tu dia jadi 2 darab 4. Okay next. Dia kata cari 2A1. Cuba cari. 2A1 berapa? A1 1. 1. 1. Tolak A2 3. Saya nak panggil nama lah. Baru tak tidur kan? Okay. Nur Suhaila. Ya, Madam. A23 apa? A23? 5. 5. Betul 2. Kolom dia 3. Okay 5. So 2 tolak 5 berapa? 2 tolak 5? Negatif 3. Negatif 3. Okay, so sekarang dia tanya pula A21 darab A23. Sebab saya rasa UPS boleh masuk je macam ni. Okay, saya nak tanya Nur Emilia Natasha. A21. Apa nilai dia? 1. 1. 2, 1, 1. Betul ke? 5. 5. La ilaha illallah. 2, 1 mana ni sayang? 2, 1. 5. Darabkan dengan 3 darab 2, 3. 5. Nur Ashira. Nur Ashira. Tidur. Ya, Madam. 2, 3 berapa? 2, 3 berapa? Dua, tiga. 2, 3. Berapa nilai dia? Tutup 2 dengan 3 Bukan tutup, elemen dia. Kau tutup kau tak Oh. jadi apa ni? 2, 3. Dah banyak kali ulang dah ni. Ashira, kau tidur ke apa tadi Ashira? Tak. Lepas tu? Cepat, 2, 3 apa dia? Cepat, nak habis masa dah ni. Kejap. Tak dapat. Hantar lecture matrix kat saya. Okey, Putri Nur Alia. Ada. A23 berapa? 5. Ya Allah, Ashira,
Ni saya dah tunjuk ni 2, 3 elemen dia ni ha. Kan? Kita dah tanya dah tadi 2, 3. Tu saya tanya awak tidur ke? Kan? Kita dah tanya dah tadi 2, 3 apa. Tinggal tulis je balik. Subhanallah. Anak darah aku buat apa tu? Ya Allah. Sabar, sabar. Sabar ya Allah. Okey. Okey, berapa jam dia? 5 darab 3 darab 5. 75. 75. 75. Alright. Kan semalam lelaki kantoi dah. Hari ni perempuan pun sama. Astaghfirullahalazim. Okey. Kita tengok soalan 2. Okey, yang ni saya nak tunjuk guna kalkulator Okey. Ada masa 5 minit lagi boleh? Boleh, Boleh. madam. Alright. Saya stop sharing yang ini. Saya share entire screen. Okey, mana kalkulator saya? Okey. Tutup matrix soalan 2. Boleh nampak Allah, tak nampak pula kalkulator saya. Okey. Boleh nampak ke? Subhanallah, salah tekan pula dah. Boleh, Okey. madam. Boleh nampak Okay, so sekarang dia tanya calculate A tu. So macam mana nak buat? Pergi dekat menu cari matrix. Mana matrix? Nombor 4. Salah pula dah. Aku nak tekan atas pergi tekan bawah. Okay, nombor 4. Okay. Kalau kalkulator lain pun lebih kurang sama lah. Cari menu, cari matrix Okay, lepas tu dia ada nak define dulu. Ambil lah matrik A. Tak kira lah kau punya soalan tu apa. Kita buatlah yang senang dulu kan. Okay, sekarang kat sini lah. Kenapa awak kena tahu row dan kolom? Sebab awak nak masuk kalkulator ni awak kena tahu. Berapa row, berapa kolom? 2, 3. 2, 3 3. kolom. So 2, 3. So keluarlah sebiji macam yang dia nak. Masukkan 6 sama dengan 3. Perasan tak dia ke tepi? Sebab tu saya kata baris dulu awak kena ingat. Okay. Sebab dia ke tepi. Sama je. Masuk kalkulator pun dia pun pandai dah ke tepi. Okay. Alright. And then tekan balik AC. Dia akan cari matrix. Awak tekan. Tekan balik matrix. Sorry. Allah subhanallah. Salah tekan dah. Awak tekan balik. Boleh lah. Matrix tadi pun tak apa. Keluar balik define. Ataupun, sekejap saya ni tekan option. Macam mana saya nak tunjuk supaya awak nampak Option. Bawah shift tu ada option. Nampak tak? Bawah shift ada OPTN. Tu option. Option dia samalah. Okay, tadi kita nak define. So, pergi balik kat define. Jangan ambil matrik yang sama. Ambil matrik B. Okay, row dia sama tadi kan? Iaitu 2. Kolom dia 3. Okay, masukkan. 3. Negatif 2. Negatif 1. Mana negatif aku hilang ni? Saya lupa tekan negatif ke? Negatif 2. Mulutnya cakap negatif. Tangannya tak tulis. Subhanallah. 0. Negatif 5. Negatif 7. Boleh? Dah ke? Dah, boleh. Dah, okey. Tekan balik AC. Sekarang dia nak apa? Tolak. So, panggil balik. Nak panggil, tekan balik option. Cari matrik A, 3 kan? Tekan 3. Dia nak tolak, letak tolak. Tekan balik option. Ambil balik matrik B. Jadilah mat A tolak mat B. Mata tolak mat B. Boleh? Tekan Boleh. sama dengan dapatlah jawapan dia. 3 Okey? Ya. Itu kalau guna kalkulator lah. Kalau guna pengiraan biasa, tolaklah satu-satu. Salah pen pula. Banyak sangat pen sampai tak tahu dah pen mana aku buat. Okey? Buat satu-satu. Maksudnya 6 tolak 3. 3 tolak 2 dan seterusnya. Okey, so saya dah ajar macam mana cara guna kalkulator. Nak cari inverse pun boleh kat sini. Nak cari apa lagi? Okey, tekan je arrow bawah, keluarlah determinant, ambil
Nak transpose? Boleh. Identity pun ada. Okay. Nak darab? Kena buat darab lah. Nak inverse? Madam, Ya. Madam tekan hot mana tu? Option tadi. Option. Okay, saya tekan balik option. Tekan arrow bawah. Arrow ke bawah. Payah kau Okay. tak nampak. Okay, arrow bawah. Nampak dah? Okay. Okay, jumpa dah jumpa dah. Okay, cuma kalau nak cari inverse. Okay, contohlah matrik A tadi. Saya nak inverse. Inverse tu kat mana? Inverse tu adalah yang kuasa negatif 1. Sebelah sign ada X kuasa negatif 1. Nampak ke? Sebelah sign ada kuasa negatif 1. Tekan yang tu. Tekan sama dengan twing. Alamak. Rupanya hilang dah aku punya A. Okay. Oh, so tak boleh. Sebab dia hanya boleh 3 kali 3 atau 2 kali 2. Sebab kita buat tadi 2 kali 3 kan? Tak boleh lah. Okay. So kalau 2 kali 2, 3 kali 3, dia bagi terus jawapan. Okay. Itu kalau soalan objektif. UPS kita objektif kan? Ya, Betul? madam. Iya. Boleh guna saja sayang kalkulator tu. Kau tekan dapat jawapan. Kau tekan dapat jawapan. Tetapi kalau ada X, Y, Z, kau janganlah tekan juga. Sampai ke sudah tak jumpa jawapan. Faham? Kalau dia nilai, boleh tekan kalkulator. Okay? Boleh? So kita sambung esok. Pukul 8 esok. Kalau boleh semua dah cuba buat ni semua ni. 1, 2, 3, 4. Ni basic-basic ni. Saya nak ajar dulu yang basic. Okay? Termasuk grammar rule tu. Bawah tu ada grammar rule. So saya nak habiskan. Sampai bawah. Okay? Sampai bawah tu. Boleh cuba. Kan esok kita bincang Okay, madam. Okey, madam. Okay, sekian, terima kasih. Jangan lupa isi attendance. Thank you, Madam. Thank you, madam. Sama. Thank you, Madam. Thank you, Sama. madam. Nanti saya masukkan yang dalam video ni lah. Thank you, Thank you, madam. Thank you, sama. madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Sama. Thank you, madam. Okay, sama. Kalau you all dah subscribe saya punya YouTube, terus dapat lah notification. Kena tekan notification lah. Okay. Thank you, madam. Sama. Bye. Isi kehadiran Apa Sam? Kejap. Habis dah. Apa? Ada dah nasi goreng dah ibu letak dah tu. Bye. Yang lain ni tak nak keluar ke apa ni? Sekejap. Download dulu attendance ni. Atika Syafiqah, awak tak nak keluar lagi ke? Budak ni.